Baik, kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia, dan untuk segmen seterusnya kita akan berbincang berkaitan dengan memperkukuhkan PKS dalam ekonomi semasa. Kita bersama dengan Encik Rizal Yusof, pengarah perbankan PKS bersama Bank Islam Malaysia Berhad. Terima kasih kerana sudi bersama kami, Encik Rizal. Selamat pagi. Dan selamat datang ke Selamat Pagi Malaysia. Seterusnya ingin kita berbincang terlebih dahulu mengenai jenis perbankan dan kemudahan-kemudahan yang ditawarkan oleh Bank Islam untuk terus memperkukuh PKS dalam keadaan ekonomi semasa yang tidak menentu. Silakan. Okey, dalam memperkukuhkan SME ataupun PKS di Malaysia ini, kita ada banyak menyediakan perkhidmatan dan pembiayaan khusus untuk PKS dalam meluaskan perniagaan dan meningkatkan daya saing, seperti pembinaan kapasiti perniagaan, menembusi pasaran baru, terutama sekali industri halal, ekspor dan peralihan ke pendigitalan perniagaan. So dalam masa itu juga kita ada inisiatif-inisiatif dalam menjalin kerjasama dan kolaborasi dengan agensi-agensi kerajaan yang berkaitan seperti SME Corp, Halal International Selangor, MIDA, Matrid dan Halal Development Corporation. Jadi tujuan utamanya ialah untuk menyediakan jaringan perhubungan di antara agensi dan syarikat-syarikat PKS di sini. Ia juga menggalakkan lebih ramai PKS dalam mendaftar sebagai ahli rakan-rakan strategik dan memanfaatkan sokongan dan perkhidmatan yang sedia ada seperti SME Expert dan juga Halal Integrated Platform. So ini semua boleh diguna pakaikan. Baik, ketika pandemik COVID-19 dulu, sistem perbankan negara adalah di antara yang terbaik dunia, menawarkan pelbagai moratorium dan sebagainya untuk membantu syarikat-syarikat PKS dan juga rakyat Malaysia amnya terus menjalani kehidupan. Apakah impak daripada pemulihan yang telah kita alami selama 2 tahun ini? Jadi bagaimana pengolahan dari segi bantuan yang terus disampaikan dan bagaimana PKS-PKS ini terus dilihat bertambah baik dan sokongan berterusan diberikan oleh pihak Bank Islam ke arah itu? Ya, walaupun seperti sedia maklum, pandemik ini telah membawa kesan impak yang boleh dikatakan negatif lah kepada perniagaan ataupun environmental perniagaan di sini. Tapi kita juga boleh melihatkan ia melahirkan peluang baru yang juga dapat dimanfaatkan oleh PKS dalam menjalankan perniagaan dan dalam pelaburan jangka panjang. Dan ini ada satu pendekatan yang baru yang boleh diguna pakai untuk PKS-PKS. Jadi kalau kita tengok daripada segi data dan statistik, ekspor market kita yang kita punya market share adalah sebanyak 59 bilion ringgit pada 2022. Ini adalah satu peningkatan daripada 30 bilion ringgit ekspor halal market kita, iaitu daripada 30 bilion tadilah ke 59 bilion. Walhal potensi ekspor halal dunia adalah sebanyak 2.75 trilion US dollar. Dan akan berkembang lagi pada 2030 sebanyak 5 trilion US dollar. Jadi jurang ini adalah satu potensi baik untuk peniaga-peniaga di Malaysia dan juga para PKS untuk pergi ke pasaran dunia. Namun mereka adalah PKS, SME. Mungkin mereka tidak dapat melihat bagaimana sebenarnya untuk merebut peluang-peluang ini yang dianggap besar, yang mungkin pada skala mereka yang sedia ada, mereka tidak dapat bayangkan bagaimana untuk mengejar sasaran itu. Jadi bagaimana pihak Bank Islam boleh membantu? Dari segi sokongan yang kita ada untuk para PKS ni lah, kita memberi pembiayaan kepada PKS melalui Go Halal Financing Scheme tu, Go Halal SME, kita term it lah. Ini adalah usaha sama di antara Bank Islam dan Halal Development Corporation untuk memberi khidmat sokongan kewangan kepada PKS yang mahu membuat pensijilan halal dan juga pergi ke ekspor market. Dalam masa itu kita ada Domestic Investment Strategic Fund. Ini adalah satu usaha sama juga dengan MIDA. Jadi kedua-dua yang saya cakap tadi, kita ada memperuntukkan 100 juta ringgit untuk para PKS untuk memanfaatkan
khidmat kewangan ini. Itu dari segi go halal. Dari segi domestic investment fund pun kita ada memperuntukkan 100 juta ringgit lagi. Itu dengan usaha-sama dengan Maida. Dan juga dengan Matrid, ya, kita ada SME Exporter Fund. Itu pun kita telah memperuntukkan sebanyak 100 juta juga untuk para PKS untuk apply financing dengan pihak SME banking kita di Bank Islam. Jadi inilah dana yang ditawarkan kepada pihak SME. Namun dalam pada itu sentiasa akan ada pasaran-pasaran baru dan peluang baru seperti teknologi hijau. Dan kita baru saja bersama dengan Security Tenaga sebentar tadi untuk membincangkan bagaimana kelestarian tenaga itu adalah suatu yang penting. Dan peluang dalam teknologi hijau ini mungkin sangat baru. Bagaimana pihak Bank Islam dapat membantu dari segi memberi maklumat dan juga perkhidmatan sokongan kepada pihak SME yang ingin terlibat dalam pasaran-pasaran baru? Ya, daripada segi teknologi hijau ataupun sekarang ni the buzzword is environmental and social government, ESG tu, kita juga ada membuat ataupun merangka satu package yang boleh menyokong saranan kerajaan mengenai ESG ini. Iaitu SME SME Smart Eco. Ini adalah satu fund yang boleh kita diguna pakai untuk membiayai sama ada producer ataupun user dalam penggunaan teknologi hijau ini. Sekiranya berlaku apa-apa gangguan dalam rentak perniagaan pihak SME kerana mereka mungkin adalah pada skala kecil, tidak mampu untuk menghadapi sebarang perubahan dari segi arus perniagaan dan ekonomi itu sendiri, bagaimana untuk mereka terus mendapat bantuan daripada pihak Bank Islam ataupun akan ada mungkin bantuan-bantuan lain dari segi mengubah rentak pembiayaan semula pada pihak SME? Yalah, itulah Cik, kita sebagai sedia maklum memang akan sentiasa ada bantuan-bantuan yang boleh kita salurkan kepada PKS. Tapi jika para PKS kita menghadapi apa-apa kesukaran, sila datang dan berjumpa kepada kami. Ya, bukannya kata kalau tak boleh nak bayar kita senyap saja kan. Tak, bukan macam tu caranya. Datang merujuk kepada kami sama ada kita perlunya merangka semula melalui penstrukturan dan pendigitalan. Ya, berdasarkan kemampuan setiap pelanggan. So, mari datang bercakap dengan kita punya perhubungan perniagaan kita dan kita boleh menolong dan membantu SME yang sedang menghadapi kesukaran. Dalam kita berbincang tadi, kita dapat melihat kejayaan SME sedia ada yang telah berurusan dengan pihak Bank Islam. Jadi untuk para pemilik SME di luar sana yang sedang menonton siaran ini, bagaimana untuk mereka berurusan dengan pihak Bank Islam? Adakah ada hotline istimewa untuk dana-dana yang disebutkan tadi? Ya, pertama sekali ingin saya tekankan, pengunjung boleh ataupun pelanggan kami boleh datang ke mana-mana cawangan kami. Kita ada dalam 140 cawangan semuanya dan bercakap dengan pegawai bank di sana, pegawai perhubungan kami di sana. Kita kata SME, pegawai SME kita lah. Kita juga boleh email kepada sme-assist@bankislam.com.my. Di sana kita boleh majukan pertanyaan dan kita akan beri tindak balas, respon secepat mungkin. Apakah dokumen-dokumen yang diperlukan? Apakah persiapan yang perlu dilakukan oleh pihak SME yang ingin mendapat dana ataupun pembiayaan, fasiliti pembayaran daripada pihak Bank Islam? Dia adalah seperti dokumen-dokumen yang biasa yang kita akan minta. Tetapi biasanya bila datang tampil dan bercakap dengan pihak pegawai kami boleh menolong dan memberi satu-satu semua dokumen-dokumen yang perlunya lah, seperti financial statement, 6 bulan statement account, account. Tapi yang pentingnya saya rasa ialah financial literacy, celik kewangan dan financial discipline. Itulah paling pentingnya bila kita nak berjaya dalam sesuatu, especially terutamanya sekali dalam mengurus kewangan perniagaan kita. Cik Rizal, mungkin di penghujung perbincangan kita ini kita boleh sampaikan sedikit pesanan kepada SME-SME yang baru nak bangkit semula, baru nak melepasi cabaran-cabaran COVID yang terdahulu, baru ingin membina semula perniagaan mereka. Silakan. Ya,
bagi saya jangan malu, jangan segan datang bercakap dengan pegawai kami dan kami sedia membantu. Dan yang paling penting ialah kita dasar celik kewangan kita tu ataupun financial discipline tu perlu diterapkan di antara semua kalangan peniaga SME. Terutama sekali PKS kita lah. Ya. Itu saja pesanan saya. Terima kasih Encik Rizal Yusof kerana sudi bersama kami pada pagi ini. Dan saya rasa segmen ini berkaitan secara langsung dengan segmen kita yang seterusnya, di mana kalau silap sahaja labur duit anda, maka lebur duit anda. Financial literacy yang ditekankan oleh Encik Rizal akan kita bawa semula dalam perbincangan seterusnya bersama dengan tetamu kita Encik Jawahar sebentar lagi daripada Security Malaysia. Jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia.